Sedap curi kebahagiaan orang. Tapi mu kena ingat, mu curi kebahagiaan orang, mu tak akan kekal lama. Tak akan kekal lama. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar Forex yang disponsor oleh Broker Hot Forex. Jadi kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account trading melalui link di bawah dan boleh WhatsApp Yahya Ismail untuk confirmation sama ada korang tim Hanzo ataupun tidak melalui WhatsApp link di bawah. Jadi dekat bawah saya dah letak link yang lengkap untuk korang hubungi account manager Hanzo untuk korang register account. Jadi korang janganlah pergi tempat pelik-pelik ataupun berhubung dengan orang yang saya tak ada bagi tahu pun nombor telefon dia dekat bawah. Sebab sekarang banyak scammer cuba menyamar jadi saya, jadi account manager saya. Jadi korang janganlah memandai-mandai. Dekat bawah dah ada nombor, WhatsApp nombor tu sahaja. Jadi kembali semula ke tujuan asal kita pada video ni, iaitu untuk belajar berkenaan forex trading. Hari ni saya nak ajar korang berkenaan support and resistance, role reversal. Jadi pada siri-siri yang lepas saya selalu juga sebut berkenaan role reversal masa explain berkenaan breakout, masa explain berkenaan fake out. Jadi dalam komen pun ada tanya bila saya nak ajar role reversal ni. Asyik pergi kat breakout, pergi dekat fake out. Bila nak belajar role reversal ni? Jadi inilah video korang tunggu-tunggu tu, dan macam biasa saya dah siapkan nota untuk kita study sama-sama. Jom kita belajar. Okey, dekat sini kita ada nota berkenaan support and resistance, role reversal. Okey, role reversal adalah sebuah fenomena di dalam market apabila sesebuah SNR level atau area ataupun zone telah di break dan berlaku pertukaran sifat pada SNR yang di break. Pertukaran sifat ni apa? Jika sesebuah support di break dan melakukan role reversal, sifat support akan bertukar menjadi resistance. Okey, ini kita akan cerita berkenaan support yang di break terlebih dahulu. Nanti kita akan cerita berkenaan resistance yang di break pula. Nama umum bagi pertukaran sifat ini adalah support become resistance ataupun SBR. Pada paras harga SBR, kita akan membuat posisi sell. Jadi support yang di break dan melakukan role reversal, kita namakan dia sebagai support become resistance ataupun SBR. Jadi macam gambar rajah yang korang tengok ni, saya ada lukis support. Kenapa support? Sifat dia turun ke bawah, tidak dapat memecahkan paras harga support dan berbalik arah. Jadi kita tahu pergerakan ni dinamakan sebagai support, dan support level dia melantun dekat sini. Jadi ini adalah level support. Tapi malangnya dia di break. Berpandukan nota dekat sini dia bagi tahu jika sesebuah support di break dan melakukan role reversal, sifat support akan bertukar menjadi resistance. Jadi sifat support yang telah bertukar menjadi resistance ni kita panggil dia sebagai SBR, dan paras harga SBR kita akan membuat posisi sell. Okey, jadi dekat sini kita boleh lukislah SBR. SBR ni apa? SBR adalah support become resistance. Jadi dekat sini kita akan melakukan posisi sell. Jadi kat gambar raja seterusnya korang boleh tengok price akan kembali semula ke zone support ni, macam dalam bulatan warna hijau ni. Dan kita tengoklah ni macam nota lah, sifat support akan bertukar menjadi resistance. Jadi resistance ni sifat dia akan menolak ke bawah. Dia naik ke atas, tidak dapat pecahkan resistance dan akan turun ke bawah. Jadi bila dia dah sampai dekat level support become resistance, kita akan sell dekat sini. Untuk cara kita nak sell ke nak buy ke, nanti kita akan cerita dekat penghujung video. Buat masa ni kita kenal dulu macam mana rupa bentuk role reversal ni. Dekat sini kita nak tengok pula jika sesebuah resistance di break dan melakukan role reversal, sifat resistance akan bertukar menjadi support. Okey, kalau korang compare tadi, apabila support di break, support akan bertukar menjadi resistance. Tapi bila resistance di break, sifat resistance akan bertukar menjadi support. Nama umum bagi pertukaran sifat ini adalah resistance become support ataupun RBS. Paras harga RBS kita akan buat posisi buy. Jadi resistance apabila di break dia akan jadi support ataupun resistance become support. Resistance telah menjadi support. Jadi untuk bagi korang lebih faham, kita akan tengoklah ilustrasi ni. Ilustrasi. Okay, so sini resistance, lepas tu dia berbalik arah, nampak kan? Dia naik ke atas dan berbalik arah. Kemudian price melakukan breakout
pada resistance level ni. Dan bila dia telah melakukan breakout, price akan return semula ke resistance ni. Tapi level resistance ni bukan lagi purpose dia untuk sell, tapi purpose dia adalah untuk buy. Jadi macam yang nota saya tulis dekat warna hijau ni, sifat resistance telah bertukar menjadi support. Jadi bila saya sebut berkenaan support, korang kena ingat satu benda, support adalah untuk buy, resistance adalah untuk sell. Dan apa yang kita belajar hari ni adalah support become resistance. Maksudnya pada awalnya dia adalah sejenis setup buy, tapi bila dia support become resistant, maksudnya setup buy tadi telah bertukar menjadi setup sell. Dan kalau resistant become support ataupun RBS tadi, resistant telah bertukar menjadi support, ataupun setup sell telah bertukar menjadi setup buy. Jadi inilah yang saya nak sampaikan berkenaan role reversal. Maksudnya dia bertukar sifat, dia bertukar role. Next adalah cara untuk mengenal pasti SBR dan RBS dalam dua asas pergerakan SNR yang telah dibincangkan dalam siri ke-12. Kalau korang belum tengok siri ke-12, boleh klik dekat sini lah. Saya dah letak satu link, korang tekan je, dia ada bulat, lepas tu tanda seru tu tekan, cari siri yang ke-12. Jadi salah satu daripada asas dalam siri 12 tu adalah mencari SNR dalam lembah dan puncak ataupun structure. Jadi dekat sini kita ada pergerakan downtrend lah, ataupun support resistance, support resistance, support resistance, lembah puncak, lembah puncak, lembah puncak. Kalau korang tak tahu berkenaan apa benda tu lembah puncak, tolonglah pergi tengok video yang lepas. Jangan tanya dulu sebelum komen, pergi tengok dulu video tu, lepas tu baru komen. Saya rasa nanti kalau korang dah tengok video tu, korang takkan tanya dah sebab dah faham. Okay? Okay, jadi first kita nak tanda berkenaan support become resistant ataupun SBR dulu. Jadi kalau korang tengok dekat sini adalah satu garisan support, nampak? Dia daripada atas ke bawah kemudian berbalik arah. Jadi dia mempunyai sifat support. Lepas tu dia telah di break. Okay, dia telah di break. Nampak tak? Dia daripada support, dia naik sikit, resistant tak adalah yang break dia. Kemudian dia break support. Selepas dia break support, dia menjadi resistant. Maksud kita boleh sell dekat sini. Sama juga yang berlaku dekat sini. Dia ada support, kemudian di break, dia di break dekat sini, kemudian dia retrace balik ke sini menjadi resistant. Okey, walaupun tak sampai, kemungkinan dia ada shadow ataupun price action macam fake out yang kita bagi tahu sebelum ni lah. Okey, dia ada buat engulfing ke apa ke, yang tu nantilah berkenaan price action. Jadi kita boleh tandakan lah level-level ni sebagai SBR. Okey, ni adalah SBR, ni pun adalah SBR. Okey, jadi jom kita tengok contohlah SBR, support become resistant. Okey, support become resistant, korang kenalah cari bila dalam keadaan downtrend, barulah senang nak cari. Sebelum ni saya ada bagi tahu nak guna chart warna hitam dengan hijau, tapi ada orang bagi tahu tak nampak lah apalah. Jadi saya gunalah chart macam biasa, chart supply and demand. Tapi kalau korang belajar support and resistance kat luar yang macam classical punya, dia akan pakai chart warna hitam dan hijau tu. Tapi tak apalah, kita guna je standardized punya chart. Okay? Okay, jadi dekat sini kita tanda dulu kita punya lembah puncak. Ni lembah puncak kita, lembah, puncak, lembah. Lepas tu ni puncak. Dan dekat sini dia berlaku apa? Dia berlaku support become resistant. Nampak tak? Sini adalah support, lepas tu dia break dekat sini, lepas tu jadi resistant. S or support become resistant. Dia ada breakout, dia jadi resistant. Breakout dengan body. Okay? Lepas tu dia turun lagi. Ni jadi lembah, puncak, lembah, puncak. Okay, kita tengok balik. Dia ada support dekat sini, dia ada resistant dekat sini. Support become resistant. Kat sini ada lembah, kat sini puncak. Jadi dekat sini dia ada melakukan breakout sampailah dia break. Nampak sampai dia break tu maksudnya dah berakhir lah kita punya trade. Sama kan bentuk dia. Jadi dekat sini kita nak tengok berkenaan RBS pula. Okay, RBS maksudnya resistant become support. Okay, jadi dekat sini resistant pula di break. Okay, jadi resistant apabila dia break, dia akan datang balik, dia akan jadi resistant become support. Kat sini pun sama, ada resistant, kemudian dia di break, kemudian price datang balik menjadi support. Sepatutnya ini adalah setup sell pada awalnya, tapi selepas dia di break, dia menjadi setup untuk buy. Nampak kenaikan dia buy. Jadi ni kita panggil dia sebagai level RBS juga. Resistant become support, resistant become support. Yang ni support become resistant, support become resistant. Jadi ni kita nak tunjuk contoh lah resistant become support macam mana. Jadi kita lukis dulu lah kita punya puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah.
puncak, lembah. Kat sini kita ada resistance become support, RBS. Okay, resistance become support. Dekat sini kita lukis lagi. Nampak sini ada resistance, sini ada support. Nampak resistance break jadi support, resistance break jadi support. Nampak resistance dia pecah, datang balik jadi support. Dekat sini pun dah boleh support dah. Tapi tak apalah, ni kita lukis backtest saja. Lepas kat sini ada break. Bila ada break, resistance become support mana? Kita lukis je lah, resistance become support. Betul dekat sini tapi dia di break. Maksudnya dekat sini kena stop loss sikit lah. Okay, dekat sini dia guna SNR biasa saja. Ni support. Jadi kat sini RBS agak fail lah. Tapi dia ada breakout tu. Tapi nak bagi tahu dekat korang bentuk RBS ni macam ni lah. Kat sini ada resistance, dia ada breakout. Tempat yang telah berlaku breakout tu dia akan jadi support. Sini resistance, sini tempat breakout, sini akan jadi tempat support. Maksudnya dia akan buy dekat sini. Pada awalnya dia adalah setup sell, dia jadi setup buy pula kemudian tu. Jadi tadi yang saya tunjuk dekat korang adalah cara untuk korang kenal pasti SBR dan RBS dalam bentuk struktur lembah dan puncak. Tapi kita dalam siri yang ke-12 kita ada belajar berkenaan tested SNR ataupun SNR yang diuji lebih daripada sekali. Jadi kita nak tahulah SBR dalam bentuk tested SNR. Jadi tested SNR ni macam mana? Okey, tested SNR tu adalah support yang ditanda menggunakan dua support. Maksudnya support dia dah naik, kemudian support yang direspect kali kedua. Okey, dia perlukan dua support. Jadi dua support ni apabila di break, dia juga akan menjadi support become resistance ataupun SBR. Jadi ni pun sama juga, daripada setup buy berubah menjadi setup sell, daripada support menjadi resistance. Okey, dekat sini kita ada satu sini ada S, sini pun ada S juga. Maksudnya dia tested, dia telah diuji. Tak kisahlah dia diuji dengan shadow ke dengan body ke, janji jangan break lah. Lepas tu jadi resistance. Nampak tak? Dia diuji dua kali, kemudian di break. Kat bawah ni pun sama juga, tapi jauh sikit lah dia pergi. Okey, kat sini support, dan dekat sini adalah resistance. Okey, jadi support become resistant. Okay, kalau kat bawah ni dia ada lebih daripada satu lah. Kat sini ada support. Lepas tu sini juga support. Nampak ada interaksi, dia tolak juga support, kemudian dia break. Kat sini adalah resistant. Nampak dia support yang ditested lebih daripada sekali. Sama lukisan dia support become resistant. Okay, dekat sini kita nak tahu berkenaan RBS pula ataupun resistant become support. So kita tanda satu macam tu. Dan dekat sini kita namakan dia sebagai resistant become support. Nampak tak? Resistant break, kemudian dia menjadi support. Untuk bagi gambaran kita tengok pada chart lah. Okay, dekat sini kita boleh tanda lah. Nampak tak? Resistant, ada break, dia jadi support. Tiga kali dia support lah. Resistant, support. Nak tanda support tak kisahlah. Support. Okay, dekat sini kita ada satu lagi contoh. Ni resistant, sini ada support. Okay, sini pun support jugalah. Okay, nampak dua resistant, kemudian dia break, kemudian dia datang balik jadi support. Jadi berkenaan cara untuk korang kenal pasti berkenaan role reversal dalam setup tested SNR ataupun structural SNR. Yang ni korang kena practice lah. Try lukis, cari. Kalau nak cari role reversal dalam structure, korang lukis lah dulu dia punya lembah dan puncak tu. Tapi untuk korang cari role reversal dalam tested SNR pula, korang marking dulu tested SNR, lepas tu tunggu dia break, lepas tu tanda dia punya resistance ke support ke. Tengoklah macam mana dia pull back. Sama ada korang nak lukis SBR ataupun korang nak lukis RBS. Kalau korang nak lukis SBR, carilah support, break, ambil resistance. Tapi kalau resistance tu dia nak lebih pada sekali pun boleh. Berkenaan ni saya nak cerita dekat korang berkenaan entry style dalam role reversal. Jom sambung. Okay, dekat sini kita ada nota berkenaan role reversal entry style. Style pertama adalah berkenaan first time back ataupun FTB. FTB ni short form dia lah, FTB ataupun first time back. So kat sini adalah support, sini pula adalah breakout. Dan kita akan entry apabila price pertama kali datang selepas breakout. Entry akan dilakukan apabila price pertama kali kembali ke level SBR selepas breakout. Jadi kita akan sell lah. Sell contoh 1.00. Okay, ni first time dia datang ni. Jadi bila korang sell, dia pun drop. Ni adalah entry style yang pertama, bila kita entry pada first time back. Pertama kali dia datang selepas dia break. Selepas dia break, pertama kali dia datang, tu kita panggil dia sebagai first time back. Jadi ni adalah style yang kedua untuk entry support become resistant menggunakan tested level. Tested level kat belah sini untuk kita mengenal pasti tadi kan. Yang ni untuk kenal pasti. Tapi ni untuk kita entry pula.
Jadi macam yang kita lukis tadi, kita dah ada FTB dekat SBR ataupun first time back dekat support become resistant. Sini support, sini resistant. Dan kalau kita entry guna style pertama, kita dah profit dah. Dan yang menjadi bukti SBR level ni adalah level yang kukuh ataupun level yang mampu untuk menolak price bergerak. Itulah bukti dia. Okay. Jadi price respect SBR on FTB. Price mematuhi resistance dekat sini pada first time back. Maksudnya selepas dia break, dia datang, dia terus reject. Jadi dekat sini kita tahu ada something dekat sini, ada level, ada sesuatu yang menghalang price untuk naik. Jadi bila second time back at tested proven level lah, dia proven ni maksudnya dia dah proof. Maksudnya dia dah buktikan yang dia mampu untuk tolak price. Jadi bila dia datang balik ke resistance yang telah di-establish ni, kita akan buat entry. Contoh kita tekan sell 1.00. Okay, price pun turun. Itulah indahnya dunia kan, kalau dia terus turun macam ni. Tapi selalunya dia jadi macam tu lah. Jadi macam saya lebih suka style yang kedua. Dia ada confirmation. Bukan confirmation lah, maksudnya dia ada satu testimoni ataupun price action. Okay, ni adalah price action. Sebab apa? FTB telah membuktikan SBR direspect dengan price. Jadi kenapa kali kedua dia datang, dia tak boleh turun lagi. Ni adalah entry style yang saya suka lah. Style yang pertama ni kadang-kadang saya masuk juga, sebab takut kadang-kadang price dia terus turun. Saya tunjuk lah contoh dekat chart. Okay, dekat sini saya tunjuk dekat korang contoh entry style yang pertama. Entry style pertama ni mungkinlah sampai sini je. Resistance pertama ini adalah entry pada FTB lah. Contoh korang lepas dia break ni, korang terus letak sell limit ke instant kat sini, lepas tu korang profit sikit lah. Tapi macam saya suka entry yang kali kedua lah. Saya suka dia datang balik. Bila dia datang balik macam ni, saya ada confidence sikit. Sebab apa? Dia mampu untuk menolak. Jadi saya boleh pilih ni sebagai saya punya level resistance. Jadi resistance ini macam korang nak tanda besar kan, kalau korang nak tanda guna shadow. Jadi saya akan gunakan level dekat sini untuk minimizekan saya punya risk. Jadi bila second time dia datang, dia terus pergi. Cuma problemnya entry style yang kedua, kalau dia jadi macam ni saya tunjuk. Jadi kalau korang tengok kat sini, sini support, sini support. Lepas tu bila dia datang first time, sini adalah FTB lah, first time back. First time dia datang balik ke level ni. Kalau saya tak entry, saya tunggu dekat sini ke apa ke, dia tak datang balik lah. Kalau saya tunggu lama-lama, dia tembus pula. Nampak tak? So kadang-kadang ada masa kita perlu ambil risiko juga untuk entry macam ni. So style yang pertama ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Kelebihan dia adalah korang takkan tertunggu-tunggu pada entry yang kedua tu. Jadi korang nampak je setup ni, korang masuk, korang set SL ikut pada risk korang, biar je. Kalau paling teruk pun dia kena SL, kalau paling profit pun dia pergi profit gila-gila lah. Contoh. Okay, ni lagi satu contoh. Nampak? Tested level SNR, lepas tu dia first time back, terus dia turun. Bila macam dia keluar bentuk flat macam ni, saya takkan teragak-ragak lah untuk entry guna style yang pertama. Sebab apa? Dia ada price action. Berkenaan price action ni semua saya akan ajar nantilah. Jadi macam gini okey nak entry first time back. Tapi kalau dah second time macam ni, pun masih boleh dapat lah sikit. Lepas tu dia tembus. Entry style yang pertama ke, entry style yang kedua ke, apa-apa pun korang memang kena practice lah. Jadi itu saja perkongsian saya untuk video kali ni berkenaan support become resistant dan resistant become support, atau lebih dikenali dengan nama role reversal. Saya harap korang dapat belajar something lah daripada perkongsian saya ni. Jadi kalau korang adalah subscriber baru pada channel ni, tolong tengok daripada siri yang pertama. Saya letak link dekat sini, link playlist. Korang tengok je, free, tak perlu kena bayar pun. Cuma jangan lupa tekan button subscribe lah. Kalau korang pening berkenaan role reversal ni, korang kena banyak practice. Benda ni paling simple sekali. Support become resistant, resistant become support. Simple je, dia terbalik. Daripada sell jadi buy, buy jadi sell, support become resistant, resistant become support. Yang terbalikkan dia adalah breakout. Tak tahu apa tu breakout, tolong tengok siri yang lepas. Saya dah ajar berbuih-buih mulut saya. Video panjang gila saya buat kot. Korang pergi tengok. Jadi macam biasa, sebelum saya nak akhiri video ni, kita nak ucapkan terima kasih pada kita punya sponsor Hot Forex. Korang nak support kita punya sponsor, register account dekat bawah. Dan apa-apa urusan berkenaan Hot Forex, tolonglah WhatsApp Yaya Ismail. Yaya Ismail ni siapa? Dia adalah account manager tim Hanzo. Jadi selain pada Yaya Ismail, janganlah percaya kemungkinan mereka tu scammer. Simple tak? Lagi satu, kalau korang minat baju yang saya tengah pakai ni, korang boleh lah PM Yaya bagi tahu. Yaya, macam mana nak dapat baju ni? Nanti dia bagi tahulah.
Jadi kalau korang suka video ni boleh tinggalkan butang like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, tak faham ke, pening kepala, ada benda yang saya lupa nak explain ke, korang dah master kan, tengok macam Hanzo tak explain, habislah berkenaan role reversal ni. Komen kat bawah, saya baca, nanti saya akan update pada video-video yang akan datang. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, boleh share dengan kawan-kawan. Kalau korang belum subscribe pada channel ni, tolong subscribe. Kita dah nak sampai 100,000 subscriber. Okay, apa-apa pun terima kasih bagi semua yang dah subscribe saya selama ni. Kalau korang belum subscribe ke channel ni, boleh subscribe sebab setiap minggu saya akan upload video-video yang terbaru berkenaan forex trading. Hujung minggu pula kita ada weekly analysis di mana korang boleh tengok macam mana saya live analysis ataupun macam mana saya nak buat live trade untuk minggu ke depan tu menggunakan benda-benda yang saya ajar korang ni. Belajar dengan saya, tak adalah korang nak belajar dekat YouTube ni benda basic. Lepas tu bila nak live trade, korang kena masuk kelas tu, kelas ni, kelas tu, kelas ni, membazir duit. Korang belajar je kat YouTube ni, korang bayar saya dengan butang subscribe, tu pun dah cukup banyak dah bagi saya. Jadi tak nak cakap banyak dah, korang repeat balik lah video ni kalau tak faham. See you next time, bye.